Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, saudara Nabi bersama hadir Syahudin, sedang mendengar yang mulia Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita telah pun masuki surah yang baru, iaitu surah Al-Qiyamah. Sedang mendengar yang dirahmati Allah sekalian, kuliah yang terdahulu kita telah bincangkan 3 ayat yang awal dan telah memasuki ayat keempat. Kita lihat sekali lagi ayat keempat, diikuti dengan ayat berikutnya, pandangan para ulama tafsir tentang beberapa perkara berkaitan dengan ijazul Quran. Iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat keempat dan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى مآذيرا. Sadaqallahul Azim. Bukan demikian, sebenarnya kami berkuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat secara terus menerus. Dia bertanya, bilakah hari kiamat? Maka bila mata telah pun terbeliak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sahajalah pada hari itu tempat kembali. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah tafsir sahih, tafsir Ibn Katsir yang ada di tangan pada waktu ini, menjelaskan terjemahannya lebih kurang begitu. Tidak nafikan ada terjemahan yang tuan-tuan para pendengar akan ikuti berlainan versi ayatnya, terjemahan dalam bahasa ini. Tapi sahih tafsir Ibn Katsir ni antara tafsir menarik, dengan paparan dikemukakan dalil-dalil padanya cukup konkret. Dan kalau kita baca banding tafsir-tafsir yang lain, dipanggil sebagai tafsir bil ma'thur, tafsir yang menggunakan tafsir ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peluang untuk memahami kalam Allah ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada baiknya kalau kita rujuk kepada tafsir sahih tafsir Ibn Katsir, ataupun tafsir Ibn Katsir pun memadai. Sahih tafsir Ibn Katsir ni cetakan pustaka Ibn Katsir, manakala tafsir Ibn Katsir cetakan pustaka Imam Syafi'i. Terjemahannya sangat baik. Menurut Imam Al-Biqai dalam tafsirnya Nazmud Durar, tujuan utama surah ni adalah membuktikan keagungan Al-Mudaththir. Mudaththir ni itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan dalam surah sebelum ini untuk menyampaikan peringatan, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Tujuan Allah SWT mengutuskan surah Al-Mudaththir adalah untuk memotivasikan Nabi SAW menjalankan tanggungjawab sebagai seorang Rasul. Jadi keagungan itu bersumber dari keagungan yang Allah SWT yang mengutus baginda sallallahu alaihi wasallam serta kesempurnaan kekuasaannya. Maka Allah yang Maha Kuasa yang telah pun menyingkap untuk baginda pengetahuan sehingga menjadi jelas, sebagaimana dalam ayat yang sedang kita bincangkan ini, perkara yang 1400 tahun kemudian barulah dibuktikan kebenarannya. Dalam satu aspek mukjizat Quran yang pernah kita bincangkan pada kuliah terdahulu, ayahzabul insanu allan najma'a idhama bala qadirina ala nusawwiya banana. Manusia ini mempertikaikan, mempersoalkan, betul ke kami ini akan dibangkitkan? Boleh ke kami dibangkitkan? Menurut para ulama tafsir, contohnya Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, ayat ini turun khusus berkaitan dengan 2 individu yang begitu banyak kejahatannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mereka ni mempersoalkan, betul ke kami boleh dibangkitkan? Ini dua orang manusia yang datang bertemu dengan Nabi SAW dan menghina Nabi SAW. Wahai Muhammad, bacakan untuk kami Al-Quran Karim itu. Maka Nabi membaca beberapa ayat. Tiba-tiba si Adi bin Rabi'ah ni, dia berkata, wahai Muhammad, kiamat yang kau ceritakan ni betul lah Muhammad, akan berlaku. Tapi macam mana lah manusia boleh dibangkitkan semula sebab mereka ni hancur, tulang-tulangnya pun lenyap, luput. Begitu juga seorang lagi bernama Akhnas bin Syuraik. Sampai Nabi SAW telah pun berdoa dengan doa baginda SAW, Allahumma kfini jarai as-su, ya'ni Adiyan wal Akhnas. Nabi pernah berdoa, ya Allah, hancurkanlah jiranku dua orang yang cukup kejam ini, cukup jahat ini. Seorang bernama Adi, seorang bernama Akhnas. Kedua-dua ni datang bertemu dengan Nabi SAW. Lalu mereka bertanya, macam manalah Tuhan kamu akan menghidupkan tulang yang sudah hancur, wahai Muhammad? Dia mempertikaikan perkara itu. Ba'da tafarruq wal bila, selepas ianya hancur, luluh. Bayangkan jenazah yang ditanam dalam liang lahat itu, beberapa waktu berlalu nanti akan hilang, hancur, punah, terkoyak kulit-kulitnya, dimakan oleh binatang-binatang yang ada dalam tanah, cacing dan lain-lain. Macam mana boleh hidup balik semula, wahai Muhammad? Ikhwati fillah, saudara-saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi Allah SWT menurunkan ayat yang sedang kita bincangkan ini. Ayahsabul insanu allan najma'a idhama wala qadirina ala nusawya banana. Mereka ni mempertikaikan, bertanya, bagaimana boleh Allah hidupkan manusia yang telah pun hancur itu? Persoalan tersebut dari akal manusia yang begitu kerdil. Jadi ayahsabul insanu allan najma'a idhama. Najma' ini ada para ulama yang memahaminya dalam arti hakiki, mengumpul, menghimpun bahagian-bahagian tulang belulang dan jasmani manusia yang telah bercampur dengan tulang, batu, tanah dan sebagainya. Itulah Allah SWT pisahkan, lalu Allah akan kembalikan semula, mengumpulkan balik semula. Ada juga yang memahami dalam arti kata menciptakan, iaitu Allah menciptakan tulang belulang yang baru, sama dengan yang pernah dimiliki oleh seseorang semasa dia hidup di dunia dahulu. Jadi apa pun maknanya yang jelasnya, siap dengar yang rahmati Allah sekalian, Quran menetapkan bahawa adanya kebangkitan selepas kematian. Jadi di mana setiap manusia sedar akan dirinya dan setiap manusia akan dibangkitkan semula, sama ada dengan jasmani yang baru ataupun diulang ciptaannya balik semula. Sebenarnya rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kemudian datang bala qadirina ala an nusawiya banana. Nusawi artinya menyempurnakan, memperbaiki. Jadi Allah SWT mampu mencipta, menyempurnakan ciptaannya balik semula. Pernah kita bincangkan dahulu, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, surah Sabbihis rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Khalaq fasawwa. Ini telah kita bincangkan dahulu, mencantikkan ciptaan. Banan, muslim-muslimat yang berhati dan dikasihi Allah sekalian, kita dah bincangkan dahulu bahawa yang merupakan jamak dari kataan bananatun, banana. Dia tulang kecil yang terdapat pada hujung-hujung jari tangan. Kalau hujung-hujung jari ini telah terhimpun, tentu apa yang ada sebelumnya juga telah terhimpun, kerana tidak mungkin hujung jari ini terhimpun melainkan sebelumnya juga telah terhimpun. Kalau kita bayangkan, hujung jari ini adalah anggota yang kompleks, boleh lipat, jari-jari yang halus, cantik. Satu lagi tafsiran yang dikemukakan oleh para ulama tafsir, kata Al-Miqai. Jadi kalau hujung jari pun boleh disamakan, tentulah pada awal pokoknya, akarnya, iaitu kaki dan tubuh itu sendiri, tentulah telah disempurnakan terlebih dahulu. Jadi ini tafsiran yang ketiga rupa-rupanya, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Tafsiran sebelumnya kita telah jelaskan, nusawiya banana ni Allah Ta'ala mampu menjadikan jari tangan sama seperti jari unta contohnya. Apa dipanggil tu? Tapak kaki lembu, tapak kaki kuda. Allah mampu jadikan seperti itu, sama aja. Tapi tidak pada jari manusia. Yang kedua, kita telah jelaskan dalam penemuan baru, dalam kaedah saintifik moden, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kadang-kadang penting untuk kita faham. Syekh Qutb mengatakan tidak semua fenomena sains itu harus kita rujuk kepada Quran, kerana barangkali fenomena sains itu pada hari ini begitu, akan datang dibatalkan dengan teori yang lain. Tidak semua yang boleh kita pakai. Tapi ada juga bukti-bukti seperti ini yang menarik untuk kita highlightkan bahawa Quran telah mendedarkan rahsianya 1400 tahun yang lalu.
Jadi setengah ulama pula menamakan, menjelaskan nusawi maknanya mempersamakan. Ini telah kita jelaskan dalam kuliah terdahulu, 3 tafsiran dengan apa yang dikemukakan sekarang oleh Al-Imam Al-Biqai dalam Nazmul Durar. Saya mendengar ini rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi sebagian ulama mengatakan bahawa sebab ayat ni turun, seperti Imam Al-Baghawi contohnya, ayat ini turun khusus untuk kisah seorang yang bernama Adi bin Rabi'ah. Begitu juga Ahnas bin Syuraik yang begitu menunjukkan pemusuhannya terhadap Nabi SAW. Mereka boleh berkata, seandainya saya menyaksikan hari itu berlaku, wahai Muhammad, tentulah saya tidak percaya. Macam mana Allah SWT boleh kembalikan penciptaan tulang berulang balik semula? Lihat, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kemudian datang ayat yang kelima dan keenam. Bal yuridul insanu liyafjura amama yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Jadi manusia ni sebenarnya dia melakukan maksiat secara terus menerus. Dia bertanya, bila hari kiamat tu laku? Jadi tentang bukti kebenaran hari kiamat ni sudah pun jelas. Tak perlulah kita baca dalam internet. Contohnya, ambil fakta-fakta daripada barat yang banyak dipengaruhi oleh golongan Yahudi selama ini, yang selama ini telah pun meramalkan berkali-kali hari kiamat itu berlaku, tapi belum juga berlaku. Jadi kiamat adalah satu benda yang jelas, dan sehingga Allah SWT tak perlu bersumpah tentang bagaimana ia akan berlaku. Jadi manusia yang ingin terus melakukan hawa nafsunya, dia mendustakan hari kiamat. Padahal dalam hatinya dia merasai keyakinan kiamat itu akan berlaku. Kerana sifat buruk yang ada dalam diri ini telah pun mendarah daging dalam pribadinya, dan dia menjadi bukti derakanya sifat manusia tersebut. Contohnya dalam kes Adi bin Abi Rabi'ah ataupun Ahnas bin Syuraik, yang mana mereka ni bertanya dengan tujuan untuk mengejek. Ni adalah sabil istihza. Dia bertanya Nabi SAW, bilakah terjadi kiamat, dengan tujuan kerana dia nak meneruskan melakukan perkara-perkara yang haram, maksiat kepada Allah Taala. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Liyafjur ini diambil perkataan fujur. Jadi 3 gabungan huruf pada dasarnya membawa makna, asalnya fujur ini membawa makna terbelah, terbuka. Kerana masa terbelah dan masa terbuka, kegelapan dinamakan sebagai fajar. Lihat perkataan Quran, wal fajr wa layalin ashr. Jadi perkataan Quran ini mempunyai kaitan yang sungguh mendalam satu sama lain. Jadi fujur datang perkataan fajr. Fajr maknanya terbuka. Jadi dipanggil waktu fajar kerana waktu fajar itu umpama membuka tingkap. Kalau rumah kita gelap, tiba-tiba kita buka tingkap, maka buka tingkap itu menandakan kita membelah kegelapan yang ada dalam rumah. Begitu juga waktu fajar, dia merupakan jendela pada waktu siang. Saya ini rahmati dan dikasihi sekalian. Apa pula kaitan dengan ayat liyafjura amama ni? Nanti kita akan lihat dan kuliah akan datang. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.